Yang Berhormat Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 6. Baik, Datuk Yang Dipertua, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Kuala Selangor. Bertemu kembali kita ya untuk perjuangan seterusnya. Datuk Yang Dipertua, walaupun terdapat penggunaan tanah-tanah kerajaan yang digunakan untuk membangunkan projek-projek mewah seperti Tun Razak Exchange, semua pihak tidak perlu khawatir. Saya ulangi kepada Yang Berhormat Kuala Selangor, tidak perlu khawatir kerana kerajaan amat prihatin di atas keperluan perumahan mendesak yang dihadapi oleh rakyat yang bermestautin di kawasan bandar, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana. Bagi memenuhi keperluan berkenaan, kerajaan telah merancang untuk membina kira-kira 50,000 unit rumah mampu milik berharga kurang dari ringgit Malaysia 300,000 bermula tahun depan, terutamanya di Lembah Kelang. Bagi merealisasikan sasaran ini, kerajaan sedang mengalpasti tanah milik kerajaan pusat yang tidak dibangunkan atau dirancang untuk perkara lain dengan kerjasama syarikat perumahan negara berhad dan projek perumahan rakyat Satu Malaysia Prima. Kerajaan juga dalam proses mengenalpasti beberapa lokasi di sekitar kawasan Lembah Kelang seperti Sungai Buloh, Kajang dan Semenyih untuk tujuan yang sama. Yang berhormat, Sungai Buloh, Kajang dan Semenyih di Selangor. Kerajaan merancang untuk kerajaan yang ditadbir oleh Pakatan ya. Pembangunan, kerajaan yakin dengan pembinaan lebih banyak rumah mampu milik di Lembah Kelang, kesejahteraan rakyat akan lebih terjaga. Pembangunan di Lembah Kelang juga akan diseimbangkan dengan pembangunan projek perumahan mampu milik di tanah-tanah yang strategik dengan sistem pengangkutan awam supaya golongan berpendapatan sederhana berpeluang untuk memiliki rumah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih Kuala Selangor. Datuk Yang Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri yang menjawab dengan cukup baik. Meskipun saya mahu lanjutkan persoalan ini untuk peringatan juga Timbalan Menteri bahawa kerajaan Selangor sendiri ya dalam memajukan ataupun mengisi keperluan ini, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor ya, untuk timbalan peringatan Timbalan Menteri ya, di Bangi, di Sungai Long, di Gombak, di Shah Alam ya, kita telah membina 23,000, hampir 26,000 ya seluruhnya, dan mengambil alih pangsa puri dan juga projek-projek terbengkalai sebanyak 9,736 unit. Jadi kita bekerjasama untuk ya mengisi keperluan ini. Cumanya kalau saya masih boleh bertanya, apakah masih lagi berkuat kuasa ya beberapa polisi seperti polisi ya satu masa dahulu dikendaki 30% projek-projek perumahan mesti membina ya low cost, unit-unit low cost itu ya, kerana kita tahu pemaju mengeluh atas perkara tersebut, dan perkara ini ya apakah ada kelonggaran di situ ataukah pada akhirnya pembinaan itu akan menjadi pembinaan ghettos dan silos ya, untuk projek-projek khususnya bukan saja affordable tapi low cost housing. Bersabit dengan perkara yang disebutkan oleh Timbalan Menteri sebentar tadi, pembinaan TRX sebagainya itu pun perlu diperhatikan juga, kerana kita sudah overbuild ya dengan metropolis under nazar TTDI, KL Eco City, SP Setia, Wawasan Merdeka dengan 5 juta kaki persegi ya, kesemuanya itu there is a glut building up ya. Tapi tak apalah, jawab saya persoalan saya yang pertama tadi. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, denyutan peratus itu dibuat kerana pengagihan kekayaan saksama. Kita tidak boleh membenarkan satu golongan yang berada yang memencilkan golongan yang tidak berada. So atas denyutan itu, dasar itu telah diamalkan. Dan sekiranya nanti saya habiskan, yang berhormat Kuala Selangor tak sabar-sabar, saya sabar. Why are you so anxious? Every time I answer you interfere, you know. Yeah, please listen. Please listen. Thank you. Baik, Datuk Yang Dipertua. But pemaju tu ada exit plan. Dan pemaju tu ada exit. Kalau 30% tak terjual, dia ada exit plan untuk meminta supaya unit itu boleh jual balik selepas beberapa ketika. So let it be.
supaya kita tidak mahu spekulasi dan penyalahgunaan. And that's a fair policy. Baik, kepada yang kedua, TRX. Saya tengok soalan Yang Berhormat mengatakan bahawa TRX adalah satu yang membawa overbill dan membawa kepada kemewahan. The country cannot be feudalized by the rich world. Dalam financial sector, saya nak mengatakan kepada Yang Berhormat, dah dengar. Datuk, izinkan saya, Datuk, Yang di-Pertua. Okey? Dengan izin, Malaysia has evolved to become an international Islamic financial center. Malaysia ranks highly in the various global indices relating to Islamic finance, being the largest sukuk Islamic bond market in the world with 65% share at USD 96 billion in 2010, and among the top investment destinations for Islamic finance. Baik, yang kedua, takaful sector, global takaful sector. Malaysia is second largest takaful sector. At the end of 2010, Malaysia's takaful market recorded total assets of 14.7 billion ringgit Malaysia. So we are going to take on the world in the financial Islamic sector. Maka TRX adalah satu yang begitu utama. Dulu kita buat betul halal, syarat-syarat dan juga kita punya certification halal. Tapi siapa yang berjaya? Because we were slow. So jangan kita repeat. Kita tak boleh jadi orang kedua kepada dunia lain. We must be the leading. So jangan mematahkan hasrat yang mulia ni. What we fear is that it will become a real estate. Timbalan Menteri, well taken, well noted. Cuma kita tidak mahu ia menjadi real estate development saja. Ia menjadi pembinaan hartanah dan bukan knowledge base. We bring the We poor want up to to see become that it rich. will not be High a income real nation. estate High income nation. investment saja. It must be a knowledge base. Okay? Itu hasrat kita. Itu saja. Semua Terima jadi kasih. kaya. I'm check and Semua balance. jadi kaya. Semua jadi kaya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertuan.